Demikian juga ia tidak bercanggah dengan ketentuan melarang isteri berpuasa sunat, yakni ketika suami ada tanpa minta izin, dan dari beriktikaf. Dan larangan ini adalah untuk memenuhi maslahat suami. Jadi isteri, ya, untuk makluman tuan-tuan puan, si isteri, ya, kalau nak berpuasa sunat kena minta izin dari suami. Ya, kena minta izin dari suami. Suami tak bagi tak boleh. Sama juga kalau isteri nak beriktikaf di masjid, isteri nak pergi ke majlis ilmu, isteri nak bekerja sekalipun kena minta izin dari suami. Kalau jauh, gunakanlah WhatsApp, untuk hubung, tak salah dulu SMS, sekarang WhatsApp. Jadi ayat ini tidak bercanggah dengan hukum-hukum yang disebutkan tadi, kerana larangan itu adalah berkaitan dengan keperluan suami. Ini tidak mengandungi kebencian terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang kedua, Wallahu a'lam. Yang ketiga, Allah SWT mengukuhkan ancaman dan janji buruknya kepada Abu Jahal dan orang yang sepertinya, bahawa jika sekiranya dia tidak menghentikan sikap buruknya terhadap Rasulullah SAW, Allah akan memerintahkan malaikat meretap ke ubunnya dan akan mengheret ke dalam api neraka yang membakar. Ini adalah kerana ubun kepala Abu Jahal adalah berdusta dalam kata-katanya. Ini adalah kerana ubun-ubun kepala Abu Jahal adalah berdusta dalam kata-katanya, salah dalam kelakuannya, dan salah pula dalam keputusannya. Ini disebut. Jadi kini kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang berikutnya sampailah kepada matinya Abu Jahal ketika dalam peperangan Badar. Kita lihat rumah Abu Jahal ini, dia tidak berhenti memusuhi Islam sampai dia mati. Malah kalau kita tengok Fir'aun pun, yang memusuhi Nabi Musa AS dan agama yang dibawa oleh agama Allah yang dibawa oleh Nabi Musa AS, Fir'aun waktu nak mati, Fir'aun mengaku beriman kepada Allah SWT. Namun keimanan Fir'aun ditolak oleh Allah SWT. Tetapi Abu Jahal tidak sama sekali mengaku beriman kepada Allah SWT dan mengikut agama Islam dan mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak ada sampai mati. Malah bersumpah pula dengan nama Allah untuk memerangi Nabi SAW dan tentera Islam dari kalangan para sahabat dalam peperangan Badar yang kita cerita sebelum ni. Baik, yang keempat, Allah SWT mencabar Abu Jahal di samping mencelanya dengan sinis kerana beliau beria untuk mendapatkan bantuan dan sokongan dari para penyokong dan ahli keluarganya. Namun jika dia melakukannya, maka Allah SWT berkuasa untuk menghantar malaikat Zabaniyah yang keras lagi tegas untuk melontar Abu Jahal serta kucu-kucunya ke dalam neraka. Jadi ayat kita lihat pada ayat kala la illam yantahi lanasfa'um bin nasiyah nasiyatin kadhibatin qabi'ah wal yad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Jadi kita lihat di sini ayat 4 ayat akhir surah Al-Alaq ini menyebut tentang yang kita sebut tadi, mana pencabaran Allah SWT kepada Abu Jahal. Bagi siapa-siapa penyokong kamu, dan kami akan panggil pula malaikat Zabaniyah untuk mengheret kamu dan melontarkan kamu ke dalam api neraka. Kerana malaikat Zabaniyah ni, kalau diceritakan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, waktu Nabi dibawa melawat syurga dan neraka, bila Nabi sampai ke syurga, malaikat Ridwan yang menyambut Nabi di syurga menjawab salam dengan lembut. Assalamualaikum ya Ridwan. Malaikat Ridwan menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah, dengan suara yang lembut, dengan muka yang senyum, dengan wajah berseri-seri. Bila Nabi melawat neraka pula, Nabi beri salam kepada malaikat Malik Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini menjawab dengan suara yang keras, dengan muka yang bengis, dengan wajah yang merah padam, kerana malaikat Zabaniyah ini menjaga neraka. Sifatnya keras dan tegas, seperti mana disebut dalam surah At-Tahrim, yang mana Allah SWT menceritakan neraka ini dijaga alaihim malaikatul ghilazun syidad. Dalam surah At-Tahrim Allah sebut ayat yang ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah alaiha malaikatul ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amrahum
la ya'suna ma amarallah, ya, sampai ke habis ila akhir ayat. Jadi alaihim malaikatul ghilazun syidad, malaikat yang menjaga neraka ni, ghilazun syidad, sangat pegis dan sangat keras. Tu dia, tak ada kompromi. Ni kata dia lah, kata dia lah. Itu dipanggil syidad, syadid, daripada perkataan syadid. Syidad lebih teruk daripada syadid. Ghaliz kasar, lebih kasar. Ghilaz lagi kasar daripada ghaliz, kan? Wallahu a'lam. Baik. Yang kelima, Allah SWT menempelak keras sifat takabur Abu Jahal. Ini ia menafikan sama sekali kemampuan dan keupayaan untuk melaksanakan ancamannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menghina dan meremehkan martabat Abu Jahal. Ia tidak akan mampu melakukan perancangannya sebagaimana disangkanya. Itu dia. Kerana ini terbukti pada peristiwa yang berikutnya, dia di mana Abu Jahal beberapa kali cuba nak mendekati Nabi SAW, untuk menyakiti baginda, tetapi tak berjaya. Seperti yang tersebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, di mana Abu Jahal nampak satu parit yang dalam, yang api keluar menyala, menjulang daripada parit dalam tersebut. Jadi Abu Jahal pun tengok tak berani. Abu Jahal tengok Nabi dari jauh je, kan? Seperti yang kita ceritakan dalam kuliah-kuliah yang lepas, kan? Justru itu Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar tidak menurut larangan sembahyang dari Abu Jahal. Sebaliknya baginda adalah bersembahyang demi Allah, dan seterusnya membina hubungan dengan Allah SWT dan bertakarub dan kepadanya. Ini mafhum yang kita dapat dari ayat kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib. Itulah dia, maksud dia. Allah Ta'ala sebutkan sekali-kali Abu Jahal tidak akan dapat mendekati kamu, wahai Muhammad. Berulilah dia, sujud terus kepadaku, dan bertakarublah kepadaku. Wasjud wa qtarib. Wallahu a'lam. Allah SWT membayangkan arahan ibadah solat kepada baginda SAW melalui firman-Nya wasjud. Jadi dari situ kata pengarang kitab ini, Allah SWT memberi bayangan nanti akan ada satu ibadah yang di dalamnya ada gerak sujud, iaitu solat. Ia berasaskan riwayat Atha dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa ahabbahu ilaihi jahbatahu fil ardh sajidan lillah. Saat yang paling hampir seorang itu dengan Tuhannya, dan saat yang paling disukai Allah SWT ialah ketika dahinya berada di bumi sedang bersujud kepada Allah SWT. Jadi maknanya waktu kita sujud tu hampir dah kita menyentuh dah tanah itu. Itulah saat yang paling Allah Ta'ala suka kepada seorang hamba-Nya. Jadi waktu sujud dan waktu itulah kita paling hampir dengan Allah SWT. Hampir di sini bukan hampir dari segi jarak. Hampir di sini dari segi makna majazi, bukan makna dari segi makna majazi, bukan makna hakiki. Makna bukanlah kata jarak kita boleh sujud tu Allah Ta'ala tu depan sebelah, tak. Kerana Allah Ta'ala ni kita tahu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Allah mawjudun bila makan. Jadi sebenarnya yang dikatakan aqrabu yakunu abdi yakunu abdu min rabbih ini maksudnya dekat dari segi majazi. Hampir kita rasa diri kita hampir dengan Allah Ta'ala, tapi bukan hampir jarak. Kita rasa diri kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rasa antara kita dengan Allah tidak ada apa-apa yang menghalang. Kita boleh berbicara, kita boleh mengadu kepada Allah SWT tanpa hijab, tanpa sekatan. Itu maksud dia waktu sujud tu. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, aqrabu yakunu 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa'akthir du'a, atau kama qala Rasulullah SAW. Mafhumnya, hampir hamba dengan Tuhannya ialah ketika sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa kepadanya. Jadi disunatkan kita ketika sujud banyakkan berdoa selain daripada zikir sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Waktu itu kita boleh doa apa saja. Sebab tu kalau kita buat sembahyang hajat, sujud yang akhir tu